Assalamualaikum everyone, it's me, Fira Tahir. Welcome back to my channel. Cho Do-sun case. Si Cho Do-sun ni adalah penjenayah yang sangat-sangat kejam bagi Fira. Sebab apa? Mangsa dia adalah budak perempuan yang berumur 8 tahun. Cerita dia tu macam ni. Pada 11 Disember 2008, sekitar jam 8 pagi macam tu, adalah satu orang budak perempuan bernama Nayong, berumur 8 tahun masa tu, jalan kaki mau pergi sekolah sendiri-sendiri. Dalam perjalanan dia mau pergi sekolah tu, dia akan limpas satu gereja. Tapi kes ni tiada kait-mengaitnya dengan agama ya. Cuma kejadian ni terjadi di depan gereja sahaja. Jadi dalam perjalanan dia mau pergi sekolah tu, dia terserempak dengan satu orang lelaki. Lelaki ni lah si Cho Do-sun. Dia terserempak depan gereja. Si Cho Do-sun tegur dia, mau pergi mana? Dia macam tu. Lepas tu si Nayong pun dengan baik, dengan sopannya dia cakap lah, mau pergi sekolah pakcik. Dia cakap macam tu. Lepas tu si Cho Do-sun bilang, sebelum pergi sekolah mesti mau pergi gereja dulu. Dia cakap macam tu. Lepas tu si Cho Do-sun pergi tutup mulut si Nayong, terus angkat dia pergi toilet gereja tu. Sampai di toilet gereja tu, dia terus kasih duduk si Nayong. Lepas tu dia minta dilayani secara seksual. Budak tu 8 tahun. Disebabkan si Cho Do-sun tu adalah stranger bagi si Nayong dan dia dalam keadaan takut, so of course lah dia budak, dia nangis lah kan. Jadi kalau kita lah orang biasa, normal macam ni kan, kalau kita nampak budak nangis tu rasa macam luluhnya hati kita macam tu kan. Tapi si Cho Do-sun ni tidak. Dia pergi tumbuk lagi si Nayong tu sampai lebam-lebam muka dan badan si Nayong. Sudah kena tumbuk, tambah dia kesakitan, tambahlah dia nangis kan. Disebabkan dia bertambah nangis ni, si Cho Do-sun pergi gigit pipi dia sampai hampir terkoyak sudah, mau nampak isi sudah. Bayangkan macam mana kuatnya digigit pipi si Nayong tu. Jadi sudahlah dia kesakitan disebabkan kena tumbuk, sakit lagi kena gigit pipi, luka mau terbuka begitu pipi dia. Tambahlah si Nayong ni nangis dan si Cho Do-sun pergi cekik dia sampai dia pengsan. Sudah si Nayong pengsan begitu, berhenti dia, mestilah ndak. Dia nak berhenti, dia pergi rogol si Nayong, budak 8 tahun. Lepas dia memuaskan nafsu seksual dia tu, lepas dia pergi rogol si Nayong tu, barulah dia sedar yang benda ni salah, apa yang dia buat ni salah. So dia decide untuk kasih bersih lah toilet tu. Dia lap-lap semua di mana-mana yang dia sentuh untuk bagi memastikan cap jari dia tidak dijumpai. Lepas tu dia kasih bersih lantai tu, dia kasih bersih lah semua badan-badan si Nayong yang luka-luka, yang lebam-lebam tu, untuk kasih hilang lah cap-cap jari dia, bukti-bukti yang ada dekat toilet tu. Lepas tu dia balik tidur seolah-olah dia tidak buat apa-apa jenayah pun. Beberapa jam selepas si Cho Do-sun tu tinggalkan tempat kejadian, si Nayong ni berjaya sedar daripada pengsan tu. Lepas tu dengan keadaan dia yang berdarah-darah, dengan lebam-lebam semua tu, dia keluarlah daripada toilet tu. Lepas tu minta tolong dengan orang sekitar dan memang ada orang nampak dia. Lepas tu call police, call ambulance, and si Nayong dibawalah pergi hospital. Masa di hospital, si Nayong dikatakan dalam keadaan badan dia lebam-lebam, luka apa semua dipenuhi darah, dan ada usus dia yang terkeluar daripada private part dia. Bayangkan macam mana sadis, macam mana teruknya si Cho Do-sun pergi rogol dia. While si Nayong dirawat dekat hospital, polis dengan tim forensik berada di tempat kejadian untuk cari bahan bukti. Dan of course lah, bahan bukti tu bukan mudah untuk dicari sebab si Cho Do-sun sudah kasih bersih tu toilet kan. Tetapi lepas 6 jam pencarian bahan bukti, 3 cap jari ditemukan di pintu toilet tu. 3 hari selepas kejadian, si Cho Do-sun berjaya ditangkap dalam keadaan dia yang mabuk dan dia berambut putih. Si Cho Do-sun ni merupakan seorang penjenayah yang telah melakukan sebanyak 17 jenis jenayah dan dia sudah biasa keluar masuk penjara. Masa dibicarakan di mahkamah,
si Nayong ni pergi pergi describe lah macam mana lelaki tu, dan dia sebut yang lelaki tu berambut hitam. Lepas si Choi Do-sun pun macam, dia cakap lelaki tu rambut hitam, saya berambut putih, dia cakap macam tu. Dia kan penjenayah, biasalah saudara menipu, dia tahu sudah. Si Choi Do-sun mati-mati mengatakan yang dia innocent, dia tidak melakukan jenayah tu. Terus polis sebutlah, ni ada 3 cap jari kau ditemukan di tempat kejadian. Terus si Choi Do-sun buatlah cerita. Dia cakap, hari tu dia pergi toilet gereja. Lepas tu masa dia mau masuk toilet tu, ada satu orang lelaki bergegas keluar. Macam tu. Terus saya rasa macam mau tahu kenapa lelaki tu bergegas mau keluar. Saya bukalah pintu toilet tu. Saya buka pintu toilet tu, terus nampak ada satu budak sudah berampai di lantai. Dia cakap, saya panik, saya takut saya yang akan dituduh jadi pelaku. Disebabkan tu saya lari lah. Dia cakap macam tu. Si Choi Do-sun ni juga, dia sangat-sangat sopan di mahkamah, sangat-sangat sopan dengan hakim, juri, pendakwa raya, semua. Dia memang sangat-sangat sopan. Memang benda ni tidak akan mengubah apa-apa keputusan yang akan dibuat, tetapi dia boleh bagi nampak image seseorang tu. Nampaklah macam orang mungkin fikir, dia ni sopan, mestilah dia buat jenayah macam ni, begitu. Dan si Choi Do-sun ada tulis beberapa surat kepada hakim. Dalam surat dia tu adalah cakap yang konon-konon dia ni, saya adalah orang yang baik dan saya tidak akan pernah sampai hati untuk melakukan hal-hal sekeji, sekejam itu kepada budak, lagi-lagi yang berumur 8 tahun. Dan saya juga sangat-sangat sopan kepada orang, terutama perempuan, sampai saya digelar sebagai gentleman. Ya Allah, ingin ku berkata kasar. Gentleman celah mana? Tapi disebabkan hakim, mahkamah, juri, pendakwa raya masa tu tidak strict, jadi si Choi Do-sun ni hanya dikenakan hukuman 12 tahun penjara. And dia akan bebas pada 13 Disember tahun ini. Pira ada baca juga beberapa sumber mengatakan yang si Nayong, dia sekarang alhamdulillah beransur pulih, tetapi ialah trauma. Budak 8 tahun sudah kena buat macam tu kan, yang kita umur 8 tahun kita buat memori childhood kita yang indah-indah aja. While si Nayong dia paksa ada memori zaman kanak-kanak yang teruk. Ada satu movie yang diadaptasikan daripada Choi Do-sun case ni yang bertajuk Hope. Kau pergi tengoklah movie tu, memang sangat-sangat sedih. Macam sedih lah, memang sedih. Pira masa tengok pun Pira bengkak-bengkak mata. Sedih. Tengoklah, okay?